Okay. Alright, so kat mana saya tadi? Alright, so kita ada first bila kita tengok bila soalan suruh evaluate limit, okay, soalan objektif saya rasa sangat popular lah senang lah untuk ditanya soalan ni. So first thing that yang kamu kena identify ialah sama ada limit kita approaches to a constant ataupun dia approaches to positive or negative infinity. Okay, kalau dia approaches to A, tengok dia case apa. Case yang pertama substitution je. Okay, in fact kalau jawapan dia zero pun dia masih boleh jadi substitution. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh dekat situ. Okay, case yang kedua bila kamu substitutekan, ini sebenarnya untuk rational lah basically. Okay, ini untuk rational. So bila kita substitutekan dia akan dapat 0 over 0 which is kita ada dua benda yang kita boleh buat. Factorize ataupun multiply by conjugate bagi soalan yang ada square root. Okay, so untuk case 3 masih lagi x approaches to A which is kita dapat positive ataupun negative infinity. Okay, dekat sini ialah case A over tak nampak. A over 0. Okay, basically A over 0 positive ataupun A over 0 negative. Okay, and then kita ada juga belajar tentang existence of limit dengan one-sided limit. Okay, existence of limit dengan soalan yang ni sebenarnya benda yang lebih kurang sama. Okay, existence of limit, limit sebelah kanan mesti kena sama dengan limit sebelah kiri. Bila saya cakap limit sebelah kanan, maksudnya saya cakap pasal A positif. Okay, bila saya cakap limit sebelah kiri, saya cakap pasal x approaches to A from the left. Okay, dia bukan negative constant, okay, dia ialah A from the left. So when x approaches to positive or negative infinity, kita ada dua case sahaja. A over infinity equals to 0. And then kita ada infinity over infinity which is case 5 kita boleh divide by highest power of denominator, and then kat sini kita ada special case. Okay, yang mana kita keluarkan square root x square dekat situ. Alright. So, apa saya nak cakap tadi? Okay, tak apalah. Alright. So, nanti kita akan tengok asymptotes dengan continuity ni, tapi as long as kamu dah masterkan 5 case evaluating limit ni, tak ada masalah untuk kamu jawab asymptotes dengan continuity. Sebab contoh, kalau asymptote, horizontal asymptote kita ialah ini. Okay, ialah case 5 kita. Vertical asymptote kita ialah case 3 kita. Okay, continuity kita ialah existence of limit kita. Okay, benda yang sama. So make sure masterkan 5 case kita kat sini. Alright, so sekarang saya tak tulis dah lah. Kita terus pergi kepada soalan yang pertama. So kita akan buat few questions together lah dekat sini. So ingatkan balik apa case kita. Alright, so kita ada limit x square minus 2x minus 3 over modulus x minus 3 when x approaches to 3. So first, ini ialah case yang keberapa? Case 2. Case yang kedua. 3. Case 2, 3. Case yang kedua. Okay, betul. Case yang kedua. Sebab bila kamu substitutekan 3 dekat dalam ni, 3 square minus 2 times 3 minus 3, kita dapat 0. Kat bawah pun kita dapat 0. Okay, so ini ialah case yang kedua. Okay, so case yang kedua. Okay, which is kita tahu case yang kedua kalau melibatkan soalan macam ni ialah kita kena factorize sebab tak ada square root. So kita tahu kita akan buat factorization dekat sini. Okay, tetapi sekarang, masalahnya sekarang ialah kita ada modulus x minus 3 dekat sini. Okay, kita ada modulus x minus 3. Kita tak boleh simply masukkan modulus x minus 3 dekat soalan kita. Sebab kalau kamu masuk, tak boleh lah sebab kita dapat 0 over 0 dekat sini kan. Okay, tak boleh simply masuk 3 minus 3 dekat sini. So apa yang kita boleh buat dekat sini, bila dah kata kat sini if they exist. Okay, kalau boleh masukkan, tak perlu pecahkan pun modulus ni. Okay, contohlah kalau kat sini ialah 4, kat sini kamu dapat 4 tolak 3. Tak boleh pecahkan pun x minus 3. Tapi sekarang kita kena pecahkan menjadi, supaya kita kena pecahkan dia kepada 3 from the right dengan 3 from the left. Okay, ada dua cara untuk tengok 3 from the right dengan 3 from the left. Daripada video hari ni, contoh saya bagi 3 kat sini ialah 3.1, kat sini ialah 2.9. Ini 3 from the left, ini 3 from the right. Okay, ini cara yang pertama. Okay, cara yang kedua ialah berdasarkan modulus kita. Kita ada modulus kat sini. So how do we expand kita punya modulus kita? Piecewise.
piecewise. So satu ialah x minus 3. This one ialah negative x minus 3. Okay, apa range kita kat sini? X greater than equals to? X minus 0. 0, 3. 3. Okay, dia ialah x minus 3 greater than equals to 0. So x greater than equals to 3, okay? So bawah ialah x minus x less than 3. Okay? Boleh tahu macam mana nak tukar piecewise ni? Okay, datang daripada formula modulus. Positive, negative x, x greater than equals to 0, x less than 0. Okay, so sebenarnya kat sini kita ada x minus 3 greater than equals to 3, x greater than equals to 3. Okay, so ini maksudnya ialah x approaches to 3 from the right, ini ialah x approaches to 3 from the left. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita kena cari limit daripada sebelah kanan dan juga limit daripada sebelah kiri. Okay, so now kita cari limit x approaches to 3 from the right. Okay, so atas x square minus 2x minus 3. So apa function yang kita nak ambil sekarang from the right? Positif ke negatif? X minus 3. X minus 3. Okay, betul, x minus 3. So now ini ialah case kedua kita. Okay, ini ialah case kedua kita, which is kita ada limit x approaches to 3 from the right. Atas factorize dapat berapa? X minus 3, x plus 1. Okay, x plus x minus 3, x plus 1. Pening lah saya. Okay. Alright, so now inilah case kedua kita. Kita factorize. Aim kita untuk limit sentiasa nak cancel out. Lagi-lagi yang melibatkan rational function. Aim kita ialah to cancel out denominator dengan numerator. Okay, so sekarang kita boleh cancel out x minus 3. Ini kita dapat jawapan kita. Okay, kita ada limit x approaches to 3 from the right, x plus 1. So now kita boleh simply, ini ialah case pertama kita lah. Okay, substitution, normal substitution. So kita ada 3 plus 1 equals to 4. Okay, bukan jawapan kita, bukan jawapan limit fx kita yang ini. Sebab ini hanyalah 3 from the right. So to find the answer, kita kena cari 3 from the left pula. Okay, limit x approaches to 3 from the left. X square minus 2x minus 3. So sekarang 3 from the left, modulus tu function apa? Negative x minus Negative x minus 3 dekat sini. 3. Okay. So sekarang masih lagi kita akan apply benda yang sama. Kita akan factorizekan x minus 3, x plus 1 over negative x minus 3. So now kita cancel x minus 3. Which is kat sini kita end up dengan apa? Negative 1. Negative x plus 1. negative 1. Negative 3 plus 1. Which is kita dapat negative 4. Okay, apa yang kita boleh conclude dekat sini? It does not Limit does not exist. Yeah, does not exist. Okay, kita cari limit from the left is not equals to limit from the right. So it does not exist lah. Okay, at the same time kita dah cari existence of limit. Okay, existence of limit tu pun kita boleh guna untuk evaluate limit. So kita boleh cakap limit fx kamu yang inilah. Okay, tulislah sendiri. When x approaches to 3, okay, kita dah cari 3 from the left, kita dah cari 3 from the right. Dia tak sama, so kita boleh cakap dia does not exist. Okay. Boleh nampak? Kat sini. Okay. Ada soalan yang tak perlu pun sebenarnya buat ni, tak perlu pun pecahkan ni. Nanti saya cari ada soalan yang tak perlu pun buat benda ni. Kamu boleh simply masukkan je dekat sini. Okay, kalau dapat jawapan dapatlah. Tapi dalam case kat sini kita ada 0 over 0. We have to factorize dekat sini. Okay, kita kena factorize. Kita tak boleh simply substitutekan 3 dekat sini. 3 tolak 3 sebab kita dapat 0 over 0. Okay, kalau kamu dapat 0 over 3 lah contohnya. Okay, sama dengan 0. Okay, ini ialah case 1. Okay, teruslah dapat jawapan sama dengan kosong. Okay, jelas ke kat sini? Jelas Miss. Okay, so bila kamu ada modulus, kita kena pecahkan menggunakan piecewise. Okay, 3 from the left ialah
nilai yang positif, 3 from the right ialah nilai yang negatif. Tapi tak semestinya, kita akan tengok soalan yang seterusnya nantilah. Okay, so saya tak nak buat ni, saya tak nak buat ni, saya tak nak buat ni. Sekejap Ini soalan. Bolehlah kita buatlah ni dulu. Okay, ini ialah soalan hari ni. Okay, kes yang keberapa ni? 5. Case 5. Which is case 5 yang special case dekat situ, okay? Special case. Ya Bagi saya 1 minit. Right, so case 5. Ini ialah case 5. Sebab apa kita tahu dia case 5? First kita tengok dia ialah x approaches to negative infinity. Okay, x approaches to positive or negative infinity. Dekat dalam case 5 ni ada 2 cara. Satu yang tak ada square root, satu yang ada square root. Dua-dua boleh positive or negative infinity. Okay, kamu akan faham lagi case 5 ni bila kita buat horizontal asymptote nanti. Okay, so apa benda yang pertama kita kena buat dekat sini? Factorize out x square. Factorize x square. X square. Okay. Dalam kamu punya ET saya letak 9x square dekat situ. Ada yang factorizekan 9x square. Okay. Jangan susahkan kerja kamu. Kita just ambil square root x square sahaja. Okay. Macam dalam case sekarang ni. Kita keluarkan x square je. 4 dia je kat dalam tu. So kita ada 4 minus 3 over x square. Okay. So 4 times x square kita dapat 4x square. 3 over x square times x square kita dapat 3 dekat sini. Okay, make sure factorizekan betul-betul lah. Over 6x plus 5. Nampak dekat sini, ini special case works untuk denominator dengan numerator. Sama juga dengan case kedua which is multiply by conjugate. Okay, tak kisah square root kamu dekat numerator ataupun denominator, kita boleh apply. Okay, apa yang kita belajar dekat chapter 2 tu, chapter 1, biasanya kita tengok kita punya multiply by conjugate, square root kita dekat bawah kan. Tapi itu dekat chapter 1 lah. Tapi sebenarnya rationalize ni works bila square root kita berada dekat numerator ataupun denominator. Okay. So itu untuk multiply by conjugate lah. So now, ini akan jadi positive ataupun negative x? Negative. Negative x. Negative x. Okay. Lagi sekali definition of modulus ataupun square root x square, kita ada x square, negative x. This one ialah x approaches to positive infinity. This one ialah x approach negative infinity. Okay, so kita tukar ini kepada negative x. Negative x bukan negatif sahaja. Negative x. So kat sini ialah negative infinity. So ini kita tukar jadi negative x. Square root 4 minus 3 over x square. So next step ialah Sub in. Before sum in. Over power, highest power. Yes, okay. Case yang kelima, apa-apa pun mesti kena divide by highest power. Okay, divide highest power of denominator. Highest power of denominator. Okay, macam tadilah kita punya yang sebelum ni. Kita punya aim ialah factorize. Kita buatlah cara limit 3 daripada kanan, 3 daripada kiri. Kita guna piecewise untuk tukar modulus x minus 3 kita. Tapi kita punya aim kita masih lagi kita nak factorize. Sama juga konsep dekat sini. Okay, so sekarang kita mesti kena factorize. Divide by highest power of denominator. So highest power of denominator kita ialah X. Okay, x. So each term mesti kena divide by x. Okay, yang dalam ni jangan kacau dia, biar je. Sebab kita dah factorize kan. Once kita dah buat dekat yang luar, dia works untuk yang dalam juga. Okay, so jangan dividekan lagi. So 6x over x plus 5 over x. So simplify dekat sini, negative infinity, kita ada negative 4 minus 3 over x. 6, ini apa ni? Plus 5 over x.
Miss, bukan yang dalam square root 3 over x2, 3 over x square. Yes, betul. Thank you. 3 over x square. Alright, so sekarang dah settle, dah divide by highest power, just substitute the value lah. Kita ada negatif. 4 dekat sini akan jadi 4. 4. Sini 3 over x square akan jadi 0. Okay, dari mana datang case yang keberapa ni? 3 over infinity equals to 0. Case yang ke? Plus 4. Case yang keempat. Okay, limit x approaches to infinity 3 over infinity, which is kita dapat 0. So ini kita apply case yang keempat sebenarnya. So kita dapat 4 minus 0 over a constant 6 plus 0. So kita ada negative 4 ialah berapa? Negative 2. Negative 2 over 6, which is kita dapat negative 1 over 3. okay, negative 1 over 3. Okay, sorry lah buruk sikit saya tulis. Saya tak faham juga apa. Okay, so itu sajalah. Okay, so yang berbeza contoh kalau kat sini x approaches to positive infinity, sini akan jadi positive x. So jawapan dia nanti akan jadi positive 1 over 3 lah. Itu je bezanya nanti. Okay. Alright, so itu ialah kes yang kelima. Okay. Okay, tengok soalan C. Soalan C. Kes ke berapa tu? Kelima juga. Kes yang kelima. Adakah dia special case? No. Tidak. Okay. Tidak. Sebab kita tak ada square root x square dekat situ. So kalau bukan special case, apa yang kita kena apply? Apa yang kita kena buat? Divide by the highest degree of Yes. denominator. Divide by highest power of denominator saja. Walaupun kamu nampak square root x kat sini, kamu tahulah ini case 5 kan? Sebab dia x approaches to infinity. Okay. And bila kita masuk square root infinity minus 6, obviously kita akan dapat infinity. Sini pun infinity. Okay, infinity over infinity ialah case yang kelima. Walaupun kamu nampak square root kat sini tapi dia bukan square root x square. Okay, kita tak boleh keluarkan pun. So the only thing work here ialah kita terus divide by highest power of denominator kita. Which is highest power of denominator kita ialah x. Okay, so kamu akan dapat limit x approaches to positive infinity square root x over x plus 6 over x over x plus 3 over x. Okay. Yang ni sama dengan berapa? Zero. Sini ialah 1. Potong apa? Ini ialah 0. Ini pula sama dengan apa? Boleh potong ke x dengan x? Tidak. Jangan macam-macam, tak boleh So ini akan jadi apa? Square root x over x akan jadi apa? 1 over square root x. 1 over square root x. So square root x over x ialah selepas dirationalizekan. Okay. Which is sebenarnya nilai dia ialah 1 over square root x. Okay. Selepas dirationalizekan, kita dapat square root x over x dekat sini. Okay. So bila kita ada 1 over square root x dekat sini, dia ialah 1 over infinity, betul tak? So kalau dapat 1 over infinity, nilai dia apa? Nilai dia kita akan kosong. Okay, so kita akan dapat kosong. Kenapa saya tak boleh? Ya. Okay, so kat sini kita sebenarnya dapat 1 over infinity. Okay, so which means nilai dia akan dapat 0. 6 over x pun dapat 0. Sini dapat 1. 3 over x pun dapat 0. So the answer is equals to? 0. Okay, so please remember walaupun dia ada square root dekat sini, dia bukan special case. Dan juga jangan conjugate dekat sini. Ingat multiply by conjugate tu untuk x approaches to apa? Constant.
constant. Okay, nanti akan adalah yang orang yang buat kesalahan ni. Kamu nampak square root x minus 6, kamu terus darab by conjugate. Tak boleh salah, okay. Sebab tu saya cakap the first thing yang kamu kena tahu ialah x. Kamu kena tengok kamu punya limit ialah x approaches to upper. Okay, untuk x approaches to a, kita factorize, kita multiply by conjugate. Untuk x approaches to infinity, kita divide by highest power of denominator. Okay, bezakan dua benda ni. Alright. So next question, ada soalan setakat ni? Tiada, Miss. Okay, So far so good ni. so far so good. So far so good. Alright, so kita tengok dulu soalan ni. Ini adalah soalan pasir. Ingat saya lah, baru punya lagi. 18-19 ke. Okay. Kita ada piecewise function dekat sini. Piecewise function yang ada banyak function. So the first thing yang kita boleh buat, sebenarnya kita dah belajar dah chapter 5 piecewise function kita. Bila kita ada piecewise function, apa yang kita buat untuk menyenangkan kerja kita ialah kita buat number line. Okay, kita buat number line. Kita ada 2, kita ada 8. Okay, for x less than 2, kita ada function 2 kat sini. For x between 2 and 8, kita ada x minus 2 over square root 2x minus 2. For x greater than 8, kita ada function 8 minus x over x minus 8. Okay, tapi sekarang kita bukan buat chapter 5. Kita buat chapter 8. Kita tengah buat limit. Okay. Apa maksud dengan x less than 2? Apa maksud dia? Apa yang dimaksudkan dengan x less than 2? Approaching from the left. Yes, okay. So x less than 2 ialah 2 from the left. X greater than 2 ialah 2 from the right. Okay. X less than 8 ialah 8 from the left. X greater than 8 ialah 8 from the right. Okay. So ini yang kamu kena tahu bila kamu buat piecewise dalam limits kamu. Okay, so ini function kita. Ini piecewise function kita. So the question here tanya, limit gx when x approaches to 2 from the right. Okay. Dia nak limit gx when x approaches to 2 from the right. Okay. So yang mana satu function 2 from the right kamu? X minus 2 over square root of 2x Yes. minus 2. Alright, so nampak dekat sini 2 from the right kita ialah function yang ini. So kita akan tukarkan gx kita jadi function tu lah. So kita ada limit x minus 2 over square root 2x minus 2 when x approaches to 2 from the right. Okay, so sekarang buat macam biasalah. So ini case berapa ni? A constant, x approaches to constant. So benda yang pertama, 3. Yes, 3. 2. Case yang kedua sebenarnya. Okay, case yang kedua. 2. Okay, first kamu identify x approaches to a constant dekat sini. Okay, x approaches to 2. Okay, kita ada 1, K1, K2, K3. Kita just substitutekan je dulu. 2 tolak dengan 2 bahagi dengan square root, sini akan jadi 4. Tolak dengan 2, which is kita dapat 0 over 0. So kita tahu dia ialah case yang kedua dekat sini. So ada dua benda yang kita boleh buat, sama ada kita factorize ataupun kita conjugate. Yang mana satu kita akan buat dekat sini? Conjugate. Okay. Conjugate. Yes, betul. Kita perlu multiply by conjugate. Okay, so kita multiply by conjugate. Apa conjugate kita? Square root 2x plus 2. Yes, okay. So kita darab dengan square root 2x plus 2 over square root 2x plus 2. Okay. Ada dalam previous video saya cakap kita tak perlu expand semua. Okay. Aim kita untuk limit, lagi-lagi untuk rational function ialah untuk cancel out atas dengan yang bawah. So yang mana satu yang kita kena expand dekat sini? Numerator ataupun denominator yang kita kena expand? Denominator. Denominator, ya betul. Okay,
Tips dia ialah biasanya kita akan expand yang A plus B, A minus B supaya jadi A square minus B square dekat situ. Okay, itu yang kita akan expandkan. So yang ni numerator tu kamu jangan expand, biar je sebab kita nak cancel out. Kalau kamu expand nanti kamu kena factorize balik. Okay, so jangan usik, biar je. So atas kita biar je x minus 2 square root 2x plus 2. So nampak yang bawah ni ialah A plus B, A minus B. So ini yang kita akan expandkan. A square minus B square. Square root 2x square kita akan dapat 2x. Okay, betul? Betul. Minus 2 square kita akan dapat minus. Ya. Minus 4. Okay. 4. Alright. So siapa boleh bagi tahu the next step apa yang kita kena buat? Factorize. Factorizekan apa? Denominator. Okay, factorizekan denominator. So kat sini saya rasa kamu nampak dah Kasih idea keluar 2. buat. Kasih keluar 2. Okay, kasih keluar 2. Nampak tak masih lagi kita guna cara factorization. So kasih keluar 2 nampak kita boleh factorize, cancel out x minus 2x minus 2. Okay, sebab tu kita tak expand yang atas tu supaya memang aim kita untuk limit rational function ni, aim kita ialah nak cancel out. So straight away kita akan dapat square root 2x plus 2 over 2. Boleh tak nak substitute terus? Sekarang. Boleh. Boleh. Okay, boleh. Tak payah cancel out pun tak apa dah. Sebab sekarang ini ialah case 1 dah. Kita boleh terus substitute kan. So substitute je lah. 2 times 2 kita ada 4 plus 2 over 2 which is kita dapat equals to 2 tambah 2 bagi 2. 4. 2. 2. Okay. Alright. Boleh? Nampak kat sini? Nampak, Miss. Okay. Alright. Boleh tengok dulu, salin dulu ke? So, sekali saya cakap, aim kita memang biasanya kita akan factorize, kita akan cancel out. Okay, apa-apa pun dia balik semula kepada case 1 yang mana kita substitutekan terus a constant kita tu masuk dalam function kita. Okay, dia balik semula kepada case 1. Selagi tak boleh buat case 1, kita akan apply lah case yang kedua dekat situ. Okay. So next question dekat situ ialah, boleh ke? Okay ke? Ada soalan? So far okay, Miss. Alright, okay. Alright, so the next question dekat sini ialah limit gx when x approaches to 8 positive. Limit gx when x approaches to 8 from the right. Okay, apa function kita kat sini? 8 from the right function kita ialah 8 Plus minus x. okay. So kita ada limit modulus 8 minus x over x minus 8 when x approaches to 8 from the right. Okay, whenever we have a modulus, lagi-lagi bila soalan minta 8 from the right, kita tahu kita nak buat apa dengan modulus kita kat sini? Kita nak buat apa tu dengan modulus kita 8 minus x? Piecewise. Piecewise, okay. Always do your piecewise. Sebab apa? Okay, mungkinlah kamu rasa dekat sini kita ada 8 from the right. Dalam fikiran kamu mesti kita akan tukar ini jadi 8 tolak x. Betul tak? Kita akan ambil yang positif. Betul? Kan? Ada ke idea yang akan ambil positif? Tapi cuba tengok dekat sini. Cuba tengok piecewise kita. Mana nak tulis ni? Tak ada tempat nak tulis. Kita ada modulus. Tulis sini lah. Modulus 8 minus x. Okay, which is kita dapat 8 tolak x, satu yang positif, satu lagi negatif 8 minus x. Okay, so dekat sini, nilai dekat sini, supposedly akan jadi apa?
Adakah dia akan jadi x greater n equals to 8 dekat sini? No. No. Sebab apa? Sebab kita akan ambil 8 minus x greater n equals to 0. Okay? X kita akan greater n equals to ke less than equals to? Less than equals to. Less than equals to 8 dekat sini. Okay, nampak kena be careful dekat situ sebab x kita negatif dekat sini. X kita negatif. So yang atas ialah x less than equals to 8. Okay. Which is yang bawah kita ada 8 minus x less than 0. So x kita akan jadi greater than 8 lah. So kat sini x kita greater than 8. So nampak beza dekat sini. Ini ialah x approaches to 8 from the left sebenarnya. Ini ialah x approaches to 8 from the right sebenarnya. Okay, so be careful bila kita nampak negative x ataupun bila kamu nampak modulus, buat dulu kita punya piecewise function kita. And ini jangan terus assume greater n equals to 0. Kalau boleh buat ini dulu. Okay, so sekarang soalan kita, modulus 8 minus x when x approaches to 8 positive, apa function dia? Negative 8 minus x. Okay, yes, betul. Negative 8 minus x. So here we will have limit x approaches to 8 from the right, negative 8 minus x. Okay, over by x minus 8. Sama ke atas dengan bawah sebenarnya? Atas dengan bawah sama tak sebenarnya? Sama. Sama je. Okay, benda yang sama. So bolehlah cancel out. Which is jawapan kita ialah equals to Kosong. Negative 1. kalau cancel atas dengan bawah dia jadi apa? 1. 1. Tak jadi kosong 1. 1. Which is limit a constant masih lagi jadi 1. Okay. Boleh nampak dekat situ? Dekat situ dia trick sikit kamu. Okay. So be careful bila kita ada modulus, kita kena tengok betul-betul lah kita punya x approaches to from the right ataupun from the left dekat sini. Okay, tapi nampak cara dia masih lagi sama, kita masih lagi factorize sebenarnya. Okay, sebenarnya kita factorize lah kat sini. Okay, and aim dia masih lagi cancel out atas dengan bawah. Okay. Boleh? Nampak? Nampak, Miss. Miss. Nampak, Miss. Okay, so next question ialah find the value of a and b if limit fx when x approaches to axis. Nantilah. Okay. Nantilah. Kita buat ni dulu. Okay. So last question lah dekat sini. Senang je ni sebenarnya. Apa maksud bila limit fx when x approaches to 2 axis? Apa maksud dia? Limit as approach to 2 from the left equals to from the right. Yes, betul. Limit fx when x approaches to 2 from the right is equals to limit fx when x approaches to 2 from the left. Okay, so macam saya cakap, kalau kita nampak piecewise, nak senangkan kerja kita, kita tinggal buat number line kita. Yai, kenapalah ni? Apa-apalah. Kita ada 1, kita ada 2 dekat sini. X less than 1, kita ada x plus 1, kita ada ax plus b. Kat sini kita ada 3x. Okay, so this one is 1 from the left, this one is 1 from the right, 2 from the left, 2 from the right. Okay, dia kata limit fx when x approaches to 2. Okay, kita nak kita nak tunjukkan limit fx when x approaches to, sasul. Limit fx when x approaches to 2 axis. Okay, first kita fokus dekat limit 2 from the right dengan 2 from the left lah. So kita ada limit fx
when x approaches to 2 from the right. Apa function kita kat sini? 2 from the right, apa function dia? 3x. Yes, betul. 3x. Yeah. Okay. 2 from the right, 3x. 2 from the right ialah benda yang sama dengan x greater than 2 sebenarnya. Okay. So limit 3x when x approaches to 2 from the right. Okay. X approaches to a constant. Okay. 3 darab dengan 2 which is kita dapat jawapan kita. Case 1. Simple sahaja. Okay. 3 darab dengan 2 which is kita dapat 6 dekat sini. Okay. So next kita cari 2 from the left pula. Limit fx when x approaches to 2 from the left. Apa function kita? AX plus Ax plus b. Ax plus b. X plus b. So kalau kita substitute kan kita dapat 2a plus b. Okay. The question asks to find the value of A and B. So kalau kita cari dua benda ni je, kita masih tak dapat. Kita ada satu equation je. Kita tahu kalau limit fx when x approaches to 2, since dia exist, kita tahu yang 2A plus B equals to 6. Betul tak? Betul. Betul tak? Since dia exist, Oh. 2A plus B is equals to 6. So now, macam mana kita nak cari A dengan B? Kita ada satu equation je. So apa yang kita perlu buat? Next. X approach from 1 right equals to X approach from 2 left. One left, one right. Yes, one left, one right lah sebenarnya. One- So, one left, one right lah. So, maksudnya sekarang kita kena sepatutnya dia kena bagi tahu juga ni. Sekejap Saya rasa dia kena bagi tahu juga limit fx when x approaches to 1 exists juga. Yes, sepatutnya dia kena bagi tahu juga. So that kita boleh cari limit fx when x approaches to 1 from the right, which is function kita 1 from the right ialah function 1 from the right ialah Ax plus b. so ax plus b. So kita ada ax plus b. So kat sini kita ada a plus b. Ya Tuhan. Okay. So now kita cari limit fx when x approaches to 1 from the left, which is function 1 from the left ialah X plus 1. yes, x plus 1. Okay, function dia ialah x plus 1. So kita substitutekan 1 dekat dalam tu, 1 plus 1 which is kita dapat 2. Okay, sepatutnya soalan tu kena bagi tahulah limit fx when x approaches to 1 exists. So kita boleh assume a plus b is equals to 2. So ini second equation kita. Okay, so kita simultaneous ini dengan ni, basically kita boleh dapatlah a dengan b kita. Okay, boleh faham dekat situ? Faham ni. Faham ni. Sebenarnya kamu sebenarnya dah boleh buat continuity dah sebenarnya. So apa yang kita buat dekat sini basically kita belajar continuity juga. Okay, nanti saya akan bagi video. So fahamkan betul-betul sekarang supaya senanglah untuk kamu buat asymptotes dengan continuity nanti. Okay. So saya nak kamu cuba soalan ni. Boleh screenshot ke salin ke soalan ni. Which is jawapan dia ialah 3/2. Okay. Siapa boleh bagi tahu ini case yang keberapa? Case 2. Case yang kedua, okey betul. Sebab kalau kita substitutekan 0 dekat sini, substitutekan 0, kat sini akan jadi 1 tolak 1. Kita substitutekan 0 kat sini, sini jadi 1 tolak 1 which is the 0 over 0. Okay, so the only thing that we can do here is factorize. Okay, so macam mana kamu nak factorize? E3x minus 1, E2x minus 1 tu macam mana nak factorize kan? Cakap ada idea? Cuba fikir buat seketika.
E3x equals to E2x minus x E3x equals to E2x minus x. plus x. Tak nampak. Apa kamu cakap? Saya bagi hint lah dekat sini. Okay, ini balik semula kepada kamu punya chapter 1 sebenarnya. Okay, kita nak mudahkan kerja kita. Kita latkan. Okay, kita latkan E x equals to U. Okay, EX equals to U. So apa akan jadi dekat soalan kita? Limit X approaches to 0. Atas akan jadi apa? U U3. cube. U to the U Cube. Cube. cube minus 1. Bawah akan jadi U square minus 1. U square. U square minus 1. Okay. So lupakan sekejap pasal U kamu ialah EX. How to solve this? U cube minus 1 over U square minus 1. Kita tahu kita nak factorize tadi kan? So yang bawah tak ada masalah. Yang bawah boleh factorize U plus 1, U minus 1. Tiba-tiba saya pula yang buat ni. U plus 1, U minus 1. Macam mana atas tu? Macam mana kita nak settlekan atas tu? Long division. Ya betul. Kita akan guna long division dekat situ. Okay, kalau kamu hafal formula, A cube minus B cube, tak ada masalah lah. Terpulanglah kamu nak hafal formula tu. Okay, tapi kalau kita susah nak hafal formula tu, kita terpaksa lah buat long division. Okay, so sekarang ingat lagi kita punya A masih lagi nak cancel out atas dengan yang bawah. Okay, long division kita ada dua benda lah. Kita boleh sama ada kita bahagi dengan U plus 1 ataupun kita bahagi dengan U minus 1. Basically sebenarnya kamu kena try and error lah. Okay, kena try and error. Kalau kamu bahagi dengan U plus 1, adakah kamu punya remainder akan jadi kosong? Okay, ingat kita nak factorizekan ini. Yang kita tahu salah satu faktor kita ialah mesti U plus 1. U minus 1 ataupun U plus 1. Okay, salah satu yang berada dekat bawah ni supaya kita boleh cancel out. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kamu nampak U cube minus 1. Obviously dalam faktor kamu mesti akan ada U minus 1 dekat sini. Okay, so supaya kita boleh cancel out U minus 1 ni. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan bahagikan U cube minus 1 dengan U minus 1. Okay, so apa faktor kamu dekat sini? Make sure remainder kamu akan jadi kosong lah. Okay, make sure remainder kamu akan jadi kosong. So apa faktor kamu kat sini? Okay, so nanti kita boleh cancel out yang ini and then selesaikan macam biasa. Boleh faham ke? Boleh, Miss. Okay, Boleh. so boleh cuba buat dulu soalan ni, nanti dalam next class kita akan discuss. Okay, ada satu lagi soalan saya nak ajak kamu cuba. Soalan ni. Okay, boleh salin dulu. Okay, so hari Khamis cuti sebenarnya, cuti di Pavali. So tak ada live meet lah. Sebab saya pun bercuti juga sebenarnya. So tak ada live meet, tapi saya akan sediakan video asymptotes dengan continuity tu hari ni insyaAllah saya akan bagi. So saya harap daripada hari ini sampai hari Ahad tu kamu bolehlah ambil masa ada seminggu untuk kamu tengok dua video ni and habiskan exit ticket kamu. Saya harap tak ada masalah lah. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya. And untuk UPS petang ni, pro UPS kamu boleh practice betul-betul, tengok betul-betul. Saya akan terus release markah, saya akan terus release correct answer lepas kamu jawab. Boleh tengok terus tadi. Okay, malam ni ialah malam Kediri match, boleh terus revision untuk UPS kita. Okay, ini ialah UPS yang terakhir. So this is the final one. Kalau kamu rasa UPS 1 kamu rendah, UPS 2 kamu rendah, assignment kamu rendah, ini masa untuk kamu bayar balik. Okay, right, so good luck and I'll see you guys next week lah maksudnya. Okay, boleh Boleh, Miss. Okay, thank you. Dan Rizal jangan lupa group assignment dan juga discussion jangan lupa hantar hari Rabu. Okay, upload awal-awal jangan hari Rabu baru nak upload. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Thank you class. Bye-bye. Take care.
Thank Thank you, you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.